Kita dalam tempoh-tempoh selepas pembubaran ni, siang mesyuarat sampai ke petang, malam bergegas pergi ke tapak-tapak ceramah, berkempen awal dan sebagainya. Sebab kita pada tahun ni kita berhadapan dengan keadaan pilihan raya yang cukup sukar. Pilihan raya banjir. Kalau dulu kita ingat 2018 kita pilihan raya pada tengah-tengah hari, minggu, iaitu pada hari Rabu. Kita ingat lagi kempen kita buat undi Rabu untuk bawa pulang terutama anak-anak yang merantau di luar daripada negeri masing-masing untuk balik dan undi sampai kita dapat 82% jumlah keluar mengundi paling tinggi dalam sejarah negara 2018. Dan itu yang memungkinkan pada waktu itu untuk kita akhirnya menjejakkan kaki ke Putrajaya. Cuma sayangnya kita masuk ke Putrajaya pada waktu itu tanpa Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan kita. Tapi tahun ini akhirnya kita dipanggil untuk masuk ke dalam pilihan raya sekali lagi dan kita beruntung dan kita rasa kali ini lebih bersemangat kerana sekurang-kurangnya kita ada Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan kita. Dan ini yang kita nak angkat sebagai Perdana Menteri daripada Pakatan Harapan. Cuma masalahnya kita ada semangat. Kita nak angkat pemimpin-pemimpin kita dan terutama sekali nak tumbangkan sekali lagi UMNO Barisan Nasional ini yang kita anggap sebagai sebuah parti politik pemimpin kerajaan yang angkuh. Tapi kita juga masuk dalam pilihan raya dengan keadaan yang berbelah bahagi. Kerana ini undi yang pilihan raya dalam keadaan banjir. Kalau kita ingat tahun lepas, kita hadap banjir ni bukan hanya di beberapa negeri sahaja. Kalau dulu-dulu, saya ingat waktu saya sekolah dulu, kalau cerita banjir ni yang teruk-teruk pada musim monsun selalunya akan berlaku di pantai timur. Di Kelantan, di Terengganu, di Pahang dan sebagainya. Tapi as time goes by, sekarang ini dengan pembangunan yang kadang-kadang tidak dikawal, dengan buatan manusia, dengan perubahan iklim dan dengan pelbagai lagi perkara di sekeliling kita ini, kita tahu sekali monsun hadir, sekali monsun datang, terjejas itu sampai ke sekarang ni 9 buah negeri bakal terima hujan lebat yang akan mengakibatkan banjir dan bencana besar. Banyak kali Jabatan Meteorologi bagi amaran, tolong bersedia, kita akan hadap banjir yang cukup memudaratkan, akan jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelum ini. Kita ingat tak banjir besar November tahun lepas, banyaklah Perak pun kena, Selangor kena, Johor kena, Kedah kena. Dan sekarang kita nak ulang sekali lagi ni dengan keadaan kita tak bersedia. Bila kita cakap kita tak bersedia, bukan kita cakap rakyat tak bersedia. Saudara, dalam Malaysia rakyat kita sentiasa bersedia untuk berhadapan dengan bencana banjir. Sebab kerajaan kita tak pernah bersedia, pelan mitigasi kita tak tahu apa dia, pelan adaptasi pun kita tak ada. Yang kita ada apa? Yang kita ada hanyalah akhirnya pembentangan bajet separuh masa yang kita pun tak tahu apa nak jadi dengan bajet tersebut, dan juga dengan kerakusan Presiden UMNO Zahid Hamidi nak paksa negara ini masuk pilihan raya dalam keadaan sebegini rupa. Dan akhirnya bubar selepas bajet dibentangkan pula itu. Jadi apa guna bajet besar, bajet gergasi, bajet paling besar dalam negara ini, dalam sejarah negara? Jadi untuk apalah sekali? Ini keadaan yang kita hadapi. Sebab itu saya kata pilihan raya kali ini cukup sukar, cukup mencabar, dan paling saya geram sekali adalah pilihan raya paling kurang ajar. Dia tak hormat dengan kesusahan rakyat. Tapi kita tak naklah cakap lebih-lebih pasal Barisan Nasional dan sebagainya. Biar kita cakap pasal rakyat. Dari tadi dalam perjalanan saya ada dapat pesanan ringkas daripada rakan-rakan saya daripada Kedah, daerah Bali. Dia cakap isu kesusahan. Musim tengkujuh dah datang. Dalam masa yang sama, ramai orang bukan sekadar sakit nak hadap dengan banjir, malah nak hidup daripada hari ke hari susah. Contoh, keluarganya penuai getah.
Toyeh getah sekarang, harga sekilo getah RM2.30, tak sampai RM3. Awal tahun, bulan Februari, harga getah RM7. Sebab kita tahu permintaan tinggi seluruh dunia dengan pembuatan sarung tangan dan sebagainya berhadapan dengan COVID dan sebagainya, harga getah memang tinggi. Tapi dan kemudian diberi jangkaan waktu tu, saya ingat, sebab saya rujuklah balik. Jadi saya ingat dia kata apa? Oh, dijangka tahun 2002 sepanjang tahun harga getah akan tinggi. Jadi dia oyeh-oyeh lah, kerajaannya dia buat tak tahu. Sebab dia tengok, tak apalah penoreh getah tinggi. Padahal sejak bertahun sebenarnya kalau nak tahu pasal penoreh getah, minta tuntut harga siling RM3 sejak bertahun dah, tapi tak pernah diendahkan. Dan bila berlaku pandemik, harga getah melambung tinggi, permintaan tinggi, naik, dia anggap lepas tangan lah, buat tak tahulah.